Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Dr. Surya. Alhamdulillah jumpa lagi kita. Okey. Suara dengan skrin jelas doktor muka surat 16 kita tu. Muka surat 16. Suara saya dan juga paparan kita di muka surat 16 tu. Jelas tak? Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan Hams. Okey. Tuan Hams boleh, suara saya boleh dengar dengan jelas suara dan juga paparan muka surat 16 kita tu. Boleh nampak full? Boleh nampak jelas penuh? Full page? Alhamdulillah jelas kedua-duanya. Alhamdulillah. Tuan Ham okey suara dan juga paparan visual. Paparan visual muka surat 16 kita tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Okay, bertemu lagi kita pada petang ni 16 Jun 2020, hari Selasa 16 Jun 2020 bersamaan 24 betul 24 Syawal. Bersamaan 24 Syawal. Alhamdulillah kedua-dua okey. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah suara okey, paparan kita pun okey okey. So alhamdulillah kita bertemu hari ini pada pertemuan yang ke-50. Okey, hari ini masuk kali ke-50. Untuk kelas pengajian kita yang ke-50, untuk kelas pengajian Iqra. Okey, insya-Allah hari ini kita akan sambung balik bacaan kita semalam. Masih lagi di Iqra 6, muka surat 16. Kita dah baca 10 huruf. Okey, 10 huruf. So insya-Allah kita ada berbaki lagi 5 huruf. Ta, Dha, Fa, Qaf dengan Kaf, insya-Allah. Hari ni insya-Allah kita akan cubalah menamatkan bacaan dengung ikhfa hakiki yang ada 15 huruf kesemuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Puan Rosmina Abdul Razak. Selamat datang. Okey. So insya-Allah kita ada berbaki lagi 5 huruf. Kita dah baca itu 10 huruf nun mati ataupun baris 2 tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf ikhfa hakiki. Okey, huruf yang pertama yang kita dah baca dengung sama-samanya hari itu ialah huruf ta, tha, jim, da, za, zai, sin, shin, sod dengan dot. Last sekali huruf yang ke-10 yang kita baca semalam. Okey, hari ini kita akan habiskan 5 lagi huruf, iaitu huruf ta, dha, fa, qaf dengan kaf. Dia ada 15 huruf kesemuanya. So berlakunya bacaan dengung apabila nun mati ataupun baris 2 ataupun kita panggil tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf-huruf ini. 15 huruf yang kita sebutkan tadi. Okay, kaedah bacaan dengungnya adalah sama seperti mana yang kita dah ulang semalam, dah sebut semalam dan juga kemarin. Saya rasa dah 3 hari dah kita baca hukum ikhfa hakiki ni. Betul 3 hari. Hari ni masuk hari yang ke-3 Okey, hari yang ke-3. InsyaAllah kita akan cuba menamatkan, menghabiskan bacaan untuk topik ikhfa hakiki ni insya-Allah hari ni insya-Allah Okey. So, untuk tuan-tuan dan puan-puan yang kali pertama hadir, kalau ada, kalau sekiranya ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang baru first time, baru kali pertama hadir, saya ucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih
Dan juga jutaan terima kasih kepada semua kerana sudi melapangkan masa dalam sesi FB Live kita pada petang ini. Okey, sebelum kita bermula, seperti mana biasa, saya mohon bantuan dan juga sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian untuk bantu saya. Kita sama-sama lakukan dua perkara. Yang pertama, kita klik button like je kat bawah tu, cuma klik button like je kat bawah. Kemudian yang keduanya, kita klik button share, okey, supaya kita boleh hebah-hebahkan majlis ilmu kita ni, insya-Allah, supaya mungkin saudara mara kita, adik-beradik kita, kenalan-kenalan kita, ataupun kita punya friend-friend FB, okey, ataupun orang-orang yang kita tak kenal pun tak kisahlah. Okey, yang mungkin pada masa sekarang ni mungkin tengah santai-santai layan FB, mungkin boleh turut bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan bersama-sama dengan kita dalam majlis perkongsian ilmu ni, dan mudah-mudahan kita boleh mendapat manfaatnya bersama-sama, insya-Allah. Waalaikumsalam Cik Yusof. Selamat datang Cik Yusof. Okey, Cik Yusof, dua kali kita jumpa. Okey. InsyaAllah malam ni kita jumpa lagi Cik Yusof. Okey, insyaAllah. Kita terus ke muka surat 16. Okey, Iqra' 6. Kita akan sambung kembali bacaan kita pada huruf yang ke-11. Okey, muka surat 16, Iqra' 6. Masih lagi dalam topik bacaan yang sama, hukum bacaan dengung, ikhfa' hakiki, yang kita dah baca semalam dan juga kemarin. Okey, insyaAllah. Hari ini kita akan sambung bacaan di huruf yang ke-11. Okey. Okey, boleh kita mula sama-sama, insya-Allah. Okey, sebelum tu sekali lagi bagi tuan-tuan yang baru masuk join, jangan lupa klik button like dan juga klik button share. Boleh share dekat wall kita sendiri ataupun boleh share di grup-grup Facebook group yang kita dah join, insya-Allah, supaya kita boleh hebah-hebahkan majlis ilmu ni supaya lebih ramai lagi boleh dapat manfaatnya bersama-sama, insya-Allah. Okey. Okey, kita akan sambung bacaan kita di huruf yang ke-11. Apa tu? Cik Arifin Barokhah. Okey, selamat datang Cik Arifin. Okey. Berlakunya bacaan dengung apabila berlaku pertemuan antara nun mati bertemu dengan huruf ta ataupun baris dua bertemu dengan huruf ta. Okey, kita baca sama-sama. Contoh yang pertama. Pertemuan ni baris dua bertemu dengan huruf ta. Okey. Ini nun mati bertemu dengan huruf ta. Okey, insya-Allah kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Fidyatun ta'am. Okey, jaga qalqalah. Fid. Hujung lidah tekan belakang gigi, lepaskan keluar bunyi de. Fid. Ya, bagi dua jumpa dengan ta. Ini dengung ikhfa' kita. Kita dah cerita dah semalam. Kemarin pun kita dah cerita dan kita dah ulang banyak-banyak kali. Okey. Jaga dengungnya, buka mulut, gigi genggam, lidah tergantung, tak sentuh mana-mana. Lidah tak sentuh gigi, lidah tak sentuh bibir, lidah tak sentuh langit, tak sentuh gusi. Gigi tak sentuh bibir, bibir tak sentuh bibir, bibir tak sentuh gusi. Okey? Jaga Fidyatun ta'am. Dan dengungnya bunyi di rongga hidung. Rongga hidung Fidyatun ta'am. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Syah. Driving Syah ni waktu Syah balik kerja kan. Tengah memandu hati-hati. Hati-hati. Di pemanduan, dalam pemanduan. Okey. Okey, seterusnya. Halalan tayyiba. Okey, sini kita punya dengung Pada dulu jumpa ta, lam. Okey, kemudian ta, lepas ta ada ya sabdu. So tekan je pada ya. Sebab ya sabdu. Kalau nun sabdu ataupun mim sabdu ada 3 step. Tekan, dengung dan lepaskan dengan barisnya. Sebab ya cuma tekan pada huruf ya, lepaskan dengan baris ya. Ya baris bawah. Okey, tayyi. Ta tekan pada ya. Tayyiba. 2 harakat. Asalnya dibaca dengan ban baris 2 tapi disebabkan oleh kerana kita waqaf, kita berhenti daripada ban jadi ba, 2 harakat. Kerana adanya alif selepasnya. InsyaAllah nanti dalam sesi tajwid kita akan terangkan dengan lebih lanjut, insyaAllah, apa nama hukumnya, bagaimana, kenapa berlaku hukumnya. Ini nama dia mat iwad. Mat iwad ni special, dia berlaku apabila berhenti aja. Kalau tak berhenti sambung, tak berlaku mat. Ini nama dia mat iwad. Ain wawdah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Puan Salmah Ahmad. Selamat datang Puan Salmah, Puan Arifin juga. First time saya nampak Puan Arifin dan juga Puan Salmah first time join kita. Kalau first time saya ucapkan selamat datang. Untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang baru kali pertama hadir, petang ni dah masuk sesi yang ke-50. Kita bersiaran di sesi FB Live ni. Ni kelas kita yang ke-50. Okey, dah masuk kelas yang ke-50 dah. Kita dah start sebelum Ramadan lagi. So kalau ada kesempatan,
ada peluang masa. So saya galakkan untuk tuan-tuan dan puan, khususnya yang baru kali pertama hadir ataupun yang baru 2-3 kali datang hadir, boleh tonton sesi-sesi kita yang terdahulu. Dan saya sangat-sangat menggalakkan dan sangat-sangat mengesyorkan supaya kalau boleh tonton sesi kita daripada sesi yang pertama. Ikut urutan kan, lagi bagus, lebih afdal lah, supaya kita boleh ikut kita punya flow tu kan. Sebab kita cerita daripada step 1, step 2, step 3. Macam tu. Okey. Tak adalah kita melompat-lompat, kita skip skill tu kan. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi buat Puan Nur Asia. First time juga saya nampak nama puan Betul puan Puan Nur Asia, Puan Salmah Ahmad dengan Cik Arifin. Baru kali pertama dah saya nampak nama kat ruangan komen ni. Mungkin baru kali pertama hadir lah, mungkin. Ada juga di kalangan sahabat-sahabat kita yang dah beberapa kali tapi tak pernah komen kan. Okey, kalau kalau betul kali pertama hadir, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kerana sudi datang. Okey, kita sambung bacaan. Hukum bacaan dengung ikhfa hakiki. Sekarang ni kita di huruf yang ke-11, nun mati bertemu ta ataupun baris 2 bertemu dengan huruf ta dengungnya. Okey, seterusnya. Wa ma yantiqu anil hawa. Okey, jaga nun mati bertemu ta ni tempat pertemuan nun mati bertemu dengan ta. Ini tempat kita dengung. Okey. Dia punya petunjuk awal, sindikator awal. Indikator awal. Petanda awal ataupun pengecaman awal, kita nak cam kat mana dengung tak dengung. Ini pengecaman awal lah. Bila kita jumpa nun yang tak ada tanda mati, nun yang tak ada baris, kemungkinan besar ataupun saya boleh katakan 90% nun yang tak ada baris mati adalah tempat dengung. Adalah tempat dengung. Kalau nun yang ada baris mati, contohnya, ada tak contoh kat sini? Nun yang berbaris mati, contoh yang kat bawah ni, nampak saya tunjuk kat sini. Nun yang ada baris mati, ini adalah bacaan nun yang tak dengung, nun yang jelas. Minhum. Tapi kalau nun yang tak ada baris mati, ataupun senang cerita nun yang tak ada tanda lah, nun kosong, nun yang tak ada baris, tak ada apa-apa tanda, kemungkinan besar ataupun 90% daripada nun kosong itu adalah tempat berlakunya dengung, bacaan dengung. 90%. Okey, 10% je tak dengung. Sekiranya selepas huruf nun kosong tadi, selepas huruf nun yang tak ada baris tadi, selepas huruf nun yang tak ada tanda tadi, ada huruf lam ataupun ada huruf ra, itu tak dengung. Kalau lepas nun kosong, tak ada lam, tak ada ra, itu adalah tempat berlakunya hukum bacaan dengung. Itu kita punya cara, kita nak spot cepat dah kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat Puan Skylin. Puan Skylin. Puan Skylin kali kedua saya nampak sebelum ni dah ada sekali. Ini saya rasa kali yang kedua Puan join kita Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okey, selamat datang. Okey. So sini dengung yang tinku anil, jaga kita lompat alif, sebab alif ni adalah alif topi ataupun hamzah wasal. So kita skip dia, berada kat tengah-tengah bacaan kita abaikan. Hamzah wasal ataupun alif topi ni kita akan baca dia dan bariskan dia apabila dia duduk berada pada permulaan bacaan ataupun di permulaan ayat. Okey. Kemudian hawa, walaupun ada misai, tapi kita waqaf pada huruf yang ada misai tanpa hamzah, kita baca dia dengan kadar 2 harakat sahaja. Saya ulang huruf waw ni walaupun dia ada misai, okey, huruf waw ni walaupun ada misai sepatutnya 4 patutnya kita baca dengan waw 4 harakat, tapi disebabkan oleh kerana kita berhenti pada huruf waw yang ada misai tanpa hamzah, tanpa huruf hamzah selepasnya, maka waw ni kita baca dia 2 harakat saja apabila berhenti. Tapi kalau contoh kita tak nak berhenti, nak terus sambung continue dengan ayat berikutnya, sebab dalam Al-Quran kita boleh membaca Al-Quran dengan waqaf, berhenti, ataupun wasal, sambung terus, sambung dalam ayat yang sama ataupun sambung di antara ayat pun boleh. So kalau kita memilih untuk sambung tak berhenti, barulah wa tu kita wajib membacanya dengan 4 harakat. Kalau kita waqaf berhenti, dia jadi 2 harakat. Melainkan lepas misal tu ada huruf hamzah, baru kita kekal bacaan 4. Saya harap jelas so dalam kes ni wa kita baca dengan 2 harakat sahaja. 2 harakat saja apabila berhenti. Kalau tak nak berhenti, nak sambung terus, dia wajib dibaca dengan 4 harakat. Okey, jelas sebab kadang ramai confuse. Ada yang berhenti dengan hawa, panjang juga 4. Tak. Bila berhenti, wa 2 saja. Sambung tak nak berhenti, 4. Wajib dibaca 4. Okey. Melainkan ada hamzah selepas misal. Kalau lepas misal ada hamzah, berhenti ke, sambung terus ke, tetap 4, tak berubah. Itu keadaannya, situasinya. InsyaAllah. Itu
Kita akan tengok lebih lanjut, lebih detail insya-Allah dalam sesi tajwid di masa yang akan datang insya-Allah. Dalam topik mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil. Itu topiknya. InsyaAllah dalam masa akan datang kita akan uraikan dengan lebih detail. Okey. Ni secara ringkasnya saja. Okey, kaedah bacaannya. Okey, boleh Okey, sekali lagi kita ulang. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Okey, 2 rakaat je Okey, jaga sini tengok yang tiqu. Okey, boleh. Huwa illa wahyu yuha. Okey, tengok. Ni. Nun yang ada baris mati adalah bacaan nun yang jelas. Nun yang izhar. Kena zahirkan, jelaskan bunyi nun mati tanpa dengung. Tidak boleh sekali-kali dibaca dengan dengung. Inhu. Tak boleh baca dengan in huwa. In huwa. Tak boleh baca macam in huwa. Okey, lam sabdu illa. Ha, jaga ha. Wah, ya pedas Waw pedas, ha pedas. Tak nak baca dengan wah. Ramai juga yang membacanya dengan wah. Kalau baca wah, huruf kita tukar, makhraj kita tukar. Okey, hati-hati. Wah, bukannya wah. Kemudian ya baris 2 depan jumpa ya. Ini topik kita di awal Iqra 6. Idgham ma'al gunah naqis. Kita dah cerita banyak kali, ulang-ulang panjang lebar itu kan. Masuk ke dalam ya tanpa tekanan, tanpa ditekan pada huruf ya ni, masuk berserta dengung. Yui, yui, bukannya yui, bukannya yui. Ada beza bunyinya, pasti ada beza bunyinya. Masuk dengan lembut dan berserta dengan dengung serentak sekaligus. Yui, yuha. Bacaan ikhfa, dengung ikhfa tak ada kat sini tak ada. Okey, nun mati jumpa dengan ta tak ada kat sini. Okey, sekali lagi kita ulang. In huwa illa wahyun yuha. Okey. Yuha ya tak ada function ya tak ada bunyi. Macam mana nak cam? Atas huruf ya tiada baris. Ini itu bukan baris, itu alif kontut. Alif kontut fungsinya memanjangkan huruf yang berbaris atas sebelum dia. Sebelum dia huruf ha panjang. Ya tak ada bunyi. Bukan yuhaya. Ada orang telajak baca macam tu. Ya tak ada function. Tak ada bunyi, tak menghasilkan bunyi, tak menghasilkan makhraj. Sebab tiada baris. Kita nak cam mudah. Huruf-huruf hijaiyah akan mengeluarkan bunyi, akan ada makhraj bunyi, makhraj huruf apabila ianya berbaris hidup ataupun berbaris mati. Kalau tak ada baris, huruf tersebut tidak mengeluarkan makhraj ataupun tidak mengeluarkan bunyi. Macam ya tak ada bunyi lah. Sebab yang atas ya ni bukan baris. Baris ini baris. Ini baris, ini baris. Ni pun baris, ni baris mati. Okey. Ni baris 2, ni baris 1 depan, baris 1 atas, baris 1 bawah, barulah ada bunyi. Yang ini bukan baris, itu alif. Alif fungsinya memanjangkan bacaan huruf sebelum dia. So, huruf sebelum dia huruf ha panjang. Ya tak ada bunyi Sekali lagi kita ulang. In huwa illa wahyun yuha. 2 rakaat Okey, sekali. Seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Zaitun, selamat datang. Lambat sikit dah mula, tak apa. Baru sikit je kita baca. Baru sempat baca 2 baris. 2 baris ayat. InsyaAllah tak apa. Nanti Puan Zaitun boleh tengok balik rakaman insyaAllah. Tengok sikit je kan. Yang terlepas tadi. Okey. Seterusnya. Ayat seterusnya. Kita baca sama-sama insyaAllah. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Okey. Kat mana kita nak jaga sini? Jaga lam sabdu nalla. Tekan lepas nalla ada ya lin, ya lunak ya baris mati ni. Laili fas. Jaga sin. Sin ni jangan cepat sangat, jangan kontut sangat, jangan laju sangat. Bunyi lajakkan sikit. Reserve sikit bunyi sin, bunyi desiran sin tu. Nas pula fasjud. Jangan cepat sangat. Tak nak baca dengan fasjud. Fasjud wa minal laili fasjud. Bukannya fasjud. Biar lajak sikit bunyi desir pada s. Pada sin. Desiran tu sebab sin bersifat desir bila berbaris mati. Terutamanya bila berbaris mati dan juga berbaris sabdu. Qalqalah jud lahu. 2 rakaat ada waw Tekan pada ba. Ini pun ada confuse. So ni ba dulu baru ha Wasa ni yang sabdu ni atau rubah. Wasabbi. Tekan pada ba, lepaskan dengan baris ba, ha mati. Bih. Okey, sini nak hati-hati. Okey, nak hati-hati. Tak nak baca dengan slang Melayu.
Sebab apa saya kata dengan slang Melayu? Ramai yang baca dengan slang Melayu. Bunyi macam ni. Wasabbih, beh. Tak nak beh. Ba bagi bawah, bi. So, bi dengan ha mati, bih. Wasabbihu. Tak naknya wasabbih. Ramai je kadang kita terlajak. Kita kembali ke kita punya lidah. Lidah apa, slang lidah original kita kan. So, keluarnya bunyi beh. Tak nak beh. Wasabbih. Ha pedas Bihu. Jaga. Ni ha pedas, ni ha. Jaga. So, kadang-kadang bila ha dengan ha sebelah-sebelah, biasa mudah berlaku ialah dua-dua bunyi huruf ha. Wasabbihu. Bihu. Dua-dua dah kita tukar kepada huruf ha. Biasanya mudah berlaku macam tu. So, jaga. Ini ha pedas. Ini ha yang tak pedas. Makhraj yang berbeza. Makhraj yang berbeza. Okey. So, jaga. Ini ha pedas. Bihu. Ya mati. Ya lunak lai. Ini dengung kita. Lang. Jaga dua harakat la. Okey, boleh sama-sama kita baca. Sekali lagi kita ulang. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Jaga sini wasabbihhu lailan tawila. Okey, boleh seterusnya. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ. Okey. Wawaqa'al, jaga lam mati. Qa, waw jumpa waw lin, waw lunak, waw baris mati. Qawlu. Lunakkan dia. Lunak pada waw tu. Bukan pada qa, pada waw. Qawlu alai. Ya lin lagi. Mudah je nak cam ya lin dengan waw lin. Ya lunak dengan waw lunak. Ya yang wajib dibaca lunak dengan waw dan ya yang wajib dibaca lunak. Senang je nak cam. Dalam Rasam Usmani, cetakan Malaysia kita ni, ialah waw dan ya yang ada baris mati. Itu waw lin lah. Mana ni? Ni waw. Mudah je nak cam Qawlu alaihim. Mim mati jumpa ba. Topik kita dekat Iqra' 5 yang lalu. Masih ingat lagi? Dengung tutup mulut. Tapi bibir atas bibir bawah sekadar bersentuhan dengan lembut, nipis, ringan aja. Bersentuh aja. Jangan ditekan bibir tu. Ingat lagi. Cara bacaannya sama juga macam kita membaca hukum bacaan dengung pada hukum iqlab. Itu topik kita yang kita baca 2-3 hari lepas. Baris 2 jumpa ba ataupun nun mati jumpa ba. Tapi cara bacanya sama macam mim mati jumpa ba. Bibir bersentuh aja. Jangan kita tekan bibir tu. Jangan kacip bibir. Him bima. Okey. Zalamu fahum la yang. Ni dengung nun mati jumpa ta. Yang tiqun. Okey, boleh Okey, sekali lagi kita ulang bersama-sama. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Okey, huruf yang ke-12. Nun mati jumpa dha dengung ataupun baris 2 bertemu dengan dha dengung. Okey. Contoh yang pertama. Hum yanzurun. Okey, boleh follow Seterusnya. Alal araiki yanzurun. Okey, boleh Seterusnya. Okey, ni nun Kadang-kadang ramai orang confuse ni. Dia ingat huruf zai. Bukan, ni huruf nun. Ekonya tak habis ni. Dia naik sikit patutnya. Okey, ni nun Okey, seterusnya. Illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Okey, kita jaga satu ra, jaga 4 harakat. Jangan lebih sampai 6, jangan kurang daripada 4. Jaga 4. Nun baris 2 jumpa dengan dha. Ini tempat dengung kita. Dha. Lepas tu bagi 2 jumpa waw. Ini topik kita awal Iqra' 6. Bagi 2 jumpa waw, masuk dalam waw dengan lembut. Dengungkan. Rawa. Jaga sin mati, ada bunyi desil. Tas. Ini ada bunyi hembusan nafas. Taf. Tas. Taf. Okey. Mim mati jumpa mim.
Dengung dia macam mana? Tekan pada huruf mim, dengung dan lepaskan dengan baris mim. So tengok mim yang pertama tak ada baris kan? Mim yang kedua baru ada baris berserta dengan sabdu. So kita abaikan mim yang pertama tu. He skip pop lompat terus pergi ke mim yang kedua. Kita abaikanlah mim ni. Sebab tu hukum ni dipanggil bacaan idgham. Mim yang pertama dimasukkan ke dalam mim yang kedua. So kita assume macam kita baca bacaan satu mim ajalah. Seolah-olah ada satu mim saja kat situ, iaitu satu mim sabdu. Sebab tu dinamakan bacaan idgham. Kita memasukkan mim yang pertama ke dalam mim yang kedua. Seolah-olah kita membacanya dengan satu mim saja. Seolah-olah ada satu mim saja kat situ. Sedangkan ada dua dari segi tulisannya. Tapi bacaannya kita guna satu mim aja. Okey, boleh sekali lagi kita baca. Illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Okey, seterusnya. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Okey, jaga kita punya dengung yang pertama. Nun mati bertemu nun. Ada dua nun tu kan? Satu nun baris atas. Sana. Yang dengungnya nun betul-betul nun. Nun yang baris. Ni ada typing error juga ni. Okey, sepatutnya nun ni tak ada baris mati mengikut cetakan Rossam Osmani, cetakan Malaysia dan juga Madinah. Nun mati yang dengung dia tak ada baris mati. Kalau Indonesia punya cetakan, sebab Indonesia menggunakan kaedah penulisan Al-Quran dengan aliran mazhab yang berbeza. Aliran mazhab dari segi kaedah penulisan Al-Quran. Kita Malaysia dan juga Arab Saudi, Madinah menggunakan kaedah penulisan Al-Quran dengan aliran mazhab yang sama. Okey, ni kita tahu biasa kita famous yang kita sedia maklum disebut mazhab. Mazhab fiqh kan, Imam Syafi'i, Hanbali, Hanafi, Maliki. Ini bukan mazhab itu, ini mazhab kaedah penulisan Al-Quran. Pun dia ada pandangan-pandangan dia. So kita punya Malaysia mengambil pandangan ataupun aliran mazhab kaedah penulisan yang kita pilih. Para qurra Malaysia kita sama juga dengan macam Madinah, nun yang berdengung tiada baris mati. Kalau nun yang ada baris mati adalah nun yang tidak dengung. Contoh macam ni tadi, minhum. So ini sebenarnya mengikut Rossam Uthmani, cetakan Malaysia dan juga Saudi, tak ada baris mati dah kat sini. Okey, saya contohin sikit okey, macam tu. Okey, harap jelas So berdasarkan kepada Rossam cetakan Malaysia dan juga Madinah. Okey, jaga qalqalah. Daqta, asadaqta. Macam ni sama tak? Mim ada baris mati, mim tak dengung. Mim yang tak ada baris mati, confirm dengung. Okey, sini kita punya bacaan dengung ikhfa yang kedua. Nun mati bertemu dengan ta. Ini merupakan huruf ikhfa kita yang pertama yang kita baca kemarin. Kunta. Ini nun mati jumpa dha. Ini nun mati jumpa ta. Dia dalam hukum yang sama, hukum dengung ikhfa hakiki. Okey. Kunta minal kadhibi. Ka dua dekat, bin kita baca dengan 4 kita wakaf Okey, sekali lagi kita baca. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Okey, seterusnya kita ke muka surat sebelah, muka surat 17. Okey, masih lagi dalam topik yang sama, bacaan dengung, ikhfa hakiki. Kita pergi ke huruf yang ke-13. Nun mati bertemu fa ataupun baris dua bertemu fa, dengung Okey, yang pertama contoh. Wa anfiqu khairul lakum. Okey, ini saya nak tunjuk sikit, demonstrate sikit kesalahan bacaan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang kita, termasuklah bacaan ni yang saya buat dulu satu ketika dahulu zaman nostalgia silam. So ini dengung yang saya buat dulu. Bila nun mati bertemu dengan fa. Sama juga ceritanya macam nun mati bertemu dengan ta, tha dan huruf sebelum ni. Okey, ni pun antara bacaan dengung yang famous lah. Dibaca dengan kaedah yang kurang tepat sebab dibaca dengan dengung idgham. Dibaca dengung macam ni. Bila nun mati bertemu dengan fa, tadi kita baca wa anfiku wa anfiku. Tengok gigi atas saya sudah sentuh bibir. Itu makhraj bagi huruf fa. Macam mana kita sebut huruf fa? Gigi atas, kacip atas sentuh bibir bawah. Sebut fa. Fa. Gigi atas sentuh bibir bawah, sentuh lembut, buka keluar hembusan nafas kan.
fa. Fa. Itu makhraj bagi huruf fa, tempat keluarnya bunyi huruf fa ataupun rumah bagi huruf fa. Okey. So, kebiasaan bacaan dengung yang salah, ni kebiasaan yang biasa ataupun yang banyak dilakukan apabila berlaku bacaan dengung nun mati bertemu fa ataupun baris dua bertemu dengan fa. Dibaca dengung idgham. Masa dengung tu dah menyentuh dah masuk dah touch dah makhraj huruf fa. Sebenarnya tidak boleh. So dibaca dengan dengung wa fi. Masuk dengung berserta masuk ke dalam rumah fa. Dengung berserta masuk ke dalam makhraj fa. Itu bacaan dengung ikhfa bagi huruf fa yang kurang, yang sangat tidak tepat. Okey. Itu dengung idgham. Ya, kalau masuk berserta dengung itu bacaan idgham ma'al gunnah. Ya, ini ikhfa nama dia sembunyi. Okey, sorok. Bila sembunyi tak jumpa kan? Okey. So disembunyikan dulu. Habis dengung baru jumpa. Fi. Dah habis dengung barulah gigi sentuh bibir masuk huruf fa. Fiqu. Dengung di sini, dengung di rongga hidung, khoisyum nama dia. Dari segi istilah tajuk ini dia panggil khoisyum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik ke puan Cik ke puan Halias Muhammad. Puan saya rasa puan selamat datang saya ucapkan buat Puan Halias. Sebab ada nampak gambar tu ada dua orang suami isteri kan. Kalau salah betulkan saya saya terpasti puan ke Cik Halias ni. Okey. Okey, jaga dengungnya di sini, bukan dengung di bibir. Kalau kita dengung di bibir, dengung di ni di rongga hidung. Fi dengung di rongga bibir. Okey? Di rongga bibir. Di rongga hidung. Maaf tersasul. Dengung di rongga hidung bukannya dengung di bibir. Yang pertama, yang kedua, masa dengung belum menyentuh lagi makhraj ataupun rumah huruf fa. Habiskan dulu dengung 2 harakat sekurang-kurangnya minimal, barulah masuk ke dalam huruf fa, rumah fa, makhraj fa. Fiqu. Baru sentuh. Okey, jelas saya terpaksa demonstrate, tunjuk sikit sebab ini antara huruf yang sangat popular lah, sangat famous lah dibaca dengan bacaan dengung ikhfa yang sangat tidak tepat yang tak tepat lah. Okey? Boleh sekali lagi kita ulang. Bukannya fi. Bunyi ada bunyi ada perbezaan bunyi. Kalau bibir sentuh, masa dengung tu bibir dah sentuh fa, fi. Dia tak boleh sentuh, belum menyentuh. Yang betul, yang tepat ialah dia bunyi dan dibaca begini. Bibir perlu direnggangkan, gigi renggang, lidah tergantung, tak sentuh mana-mana bahagian dalam mulut. Bunyi dengung di rongga hidung kita, di hidung, minimal 2 ke 3 harakat. Bunyinya ialah wa anfiqu khairul lakum. Okey, boleh Okey, insya-Allah. Seterusnya. Fatanfa'ahu dzikra. Okey, ni pun sama ra. Bila kita wakaf kita baca 2 harakat aja. Melainkan adanya hamzah selepas misai tu barulah kita wakaf dengan 4. Tapi kalau kita tak nak wakaf, tak nak berhenti, sambung, baru baik 4. Okey, dalam situasi ni kalau berhenti wajib baca dengan 2 harakat sahaja. Wasal sambung, tak nak berhenti, barulah wajib dibaca dengan 4. Okey, kalau lepas misai ada hamzah, berhenti ke sambung ke, wajib dibaca 4. Harap jelas itu sebab ada ramai yang confused. Okey, seterusnya. Idza samaa'un fatarat. Okey, sekali lagi kita baca. Idza bukannya iza. Tu huruf zai, bukan iza, idza, za. Okey, nipis je. Ujung lidah, atas ujung lidah sentuh gigi kacip. Okey. Idza samaa'un fatarat. Okey, seterusnya. Wa idzal kawakibun tatharat. Okey, ni huruf yang pertama yang kita baca kemarin. Nun mati bertemu dengan ta. Yang ni kita baca sekarang huruf fa, tapi ni bukan huruf fa. Nun mati bertemu dengan huruf ta, salah satu daripada huruf ikhfa hakiki juga, huruf ikhfa hakiki yang pertama yang kita dah baca kemarin. Okey, so dengung yang sama. Okey. Wa idzal kawakibun tatharat. Seterusnya. Ya Rabbi inna qaumit
ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Okey. Sini tak ada dengung ikhfa. Okey, sekali lagi kita ulang. Jaga ada dengung satu, dengung nun sabdu. Dia ada satu je dengung. Okey, tapi tak ada dengung ikhfa kat sini. Okey. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Okey. Okey, seterusnya. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Okey, boleh Okey, sekali lagi kita ulang. Sini juga pun tak ada dengung ikhfa juga. Ada satu dengung nun sabdu, dengung pada nun sabdu, tekan pada nun, dengung tekan pada nun, dengungkan dan lepaskan dengan baris dia. Ra, ra ni berapa harakat? Ada misai, sepatutnya 4. Tapi depan misai ada sabdu. Ada baris sabdu. Ada sabdu. So, ra wajib dibaca dengan 6 harakat. Ini hukum mak lazim. Okey, insyaAllah. Akan datang kita huraikan. Okey, tentang mak lazim secara detail insyaAllah. Kalau misai sahaja, 4. Misai berpasangan ataupun diikuti dengan sabdu ataupun baris mati, wajib dibaca dengan 6 harakat. Okey, sekali lagi kita ulang. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Okey. Seterusnya, huruf yang ke-14. Huruf qaf nun mati bertemu dengan qaf ataupun baris 2 bertemu dengan qaf. Okey. Okey. Min qablikum. Nun mati temu qaf lepas tu ba mati qalqalah. Qab min qablikum. Seterusnya, bi ayyi dzambin qutilat. Okey, ya ada sabdu. So tekan pada ya dan lepaskan baris dia. Bi ayyi. Okey, ada mim kecil Sebab apa ada mim kecil? Sebab berlaku pertemuan nun mati dengan ba. Ini topik kita awal Quran 6 itu juga. Nun mati bertemu dengan ba. Hukum iklab. Cara bacaannya, tutup mulut dengan sentuhan yang lembut, ringan dan nipis saja. Bibir tu bersentuh saja. Bibir atas, bibir bawah tu tutup, touch, tutup. Sebab kita dah menukarkan bacaan nun kepada bacaan mim yang dengung. Mim dengung. So bibir kena sentuh. Dah sebut mim, mesti bibir bersentuh. Mesti tutup mulut. Cuma jangan ditekan-tekan bibir kita tu. Jangan dikacik bibir kita tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Puan Ella. Okey, sahabat kita dari Temeloh Puan Ella. Lama tak nampak Puan Ella. Okey, selamat datang. So, sini dengung. Dengung iklab. Tutup mulut dengung. Lembut aja dengung. Jangan bibir tu dikacip. Ini dengung kita ifat sekarang. Baris 2 jumpa dengan qaf. Bing. Okey, sekali lagi kita ulang. Bi ayyi dzambin qutilat. Okey, so ada 2 dengung satu dengung iklab, satu dengung ikhfa. Bezakan dengung dia. Ini dengung tutup mulut, ini dengung buka mulut. Bi ayyi dzambin qutilat. Seterusnya, yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Okey, sini dengung kita yang kudu. Kita wakaf, bila wakaf kita panjangkan dia 4, mati dengan qaf. Qaf bila kita wakaf jadi qaf mati. Qaf baris mati, qaf baris mati dah jadi qalqalah pula. So lantunkan. Saqa. Okey, boleh sekali lagi kita ulang. Jaga dengung yang ku sini dengung ikhfa kita kat situ. Yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Okey, boleh. Seterusnya, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Okey, wal ja ada misai. Diikuti dengan sabdu, maka ja wajib dibaca dengan kadar 6 harakat panjangnya. Wal ja. Habis 6 tekan pada nun. Sebab nun ada sabdu, tekan. Kemudian lepas tekan, dengungkan pula sebab nun sabdu wajib baca dengung sabdu dengung pada nun sabdu, tekan pada nun, dengung dan lepaskan dengan baris dia.
Ini kita punya dengung. Ikhfa kita, nun mati bertemu qaf. Min qaf. Tu buka mulut, gigi buka, lidah tergantung. Satu lagi jumpa nun. Ni dengung idgham. Nun mati jumpa nun. Kita pakai nun yang kedua. Nun yang pertama diabaikan, sebab tu dinamakan idgham. Nun yang pertama dimasukkan ke dalam bacaan nun yang kedua. So kita assume kita baca satu nun ajalah, iaitu nun yang kedua, nun sabdu. So tekan pada nun, lepas tekan pada nun, dengungkan dan lepaskan dengan baris dia. Okey. Sekali lagi kita ulang, jaga 6 harakat Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Okey, alhamdulillah. Ada 2 qalqalah, lupa nak bagi tahu. Khalaq dengan qab, jaga qalqalah. Okey. Seterusnya, bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Okey, kat sini tak ada dengung ikhfa. Okey, tak ada dengung ikhfa. Cuma kita nak jaga satu dengung mim sabdu. So dengung juga, tutup mulut tekan lamma. Kemudian dengung yang kedua, baris 2 jumpa dengan mim. Ini dengung idgham. Cara dengung dia sama macam ni. Tekan pada mim, dengung dah lepaskan. Rimma. Kita berhenti pada huruf jim. Bila berhenti pada huruf jim, jim tu kena baca dengan baris mati. Jim baris mati, datang padanya sifat qalqalah, sifat lantunan. Maka lantunkan dia. Mari. Panjangkan dulu sebab ada ya. Ya mat tu, ya kosong. Ri, panjangkan 4 harakat, barulah bunyi lantun. Rij. Okey, boleh jaga ja 4 harakat. Fi 4 harakat. Jadi 2 bacaan panjang 4 harakat sini. Ja 4, fi 4. Okey, boleh sekali lagi kita ulang. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Okey. Kita pergi ke page yang terakhir petang ini, insya-Allah. Kita habiskan kita cuba habiskan bacaan topik untuk ikhfa hakiki ni, supaya esok kita boleh masuk topik yang ni, topik yang baru. Itu alamat waqaf. Menarik tu topik yang menarik. Topik yang menarik sebab banyak kekeliruan yang timbul. Banyak kekeliruan. Baru ni bulan puasa baru ni kan zaman musim orang rancak mengaji Quran kan, so banyak viral. Orang ni post, orang ni share kat Facebook, lagu WhatsApp tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Quran lah. Sama ada fadilat baca Al-Quran, kaedah baca Al-Quran, kaedah waqaf, macam-macam. Antaranya yang banyak dikongsikan juga, antaranya ialah alamat waqaf. Cuma saya perhatikan ada banyak kesilapan ataupun kurang tepatnya penghuraian tentang alamat-alamat waqaf tu. Okay, sebab tu pentingnya kita bertalaki. Kalau kita cuma baca buku kitab semata-mata tak boleh. Tak boleh. So kita tak akan dapat pemahaman yang sama. Apatah lagi dalam ilmu membaca kalamullah ni. Mesti, sebab tu saya bagi tahu ulang kali, banyak kali. Semalam pun saya sebut wajib bertalaki dan musyafahah untuk mempelajari Al-Quran supaya bacaan Al-Quran kita menepati seperti mana yang dibaca dan diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Baca buku tak jadi. Kita follow FB Live semata-mata pun tak boleh. Bukanlah tak boleh, tapi kalau kita 100% belajar dengan FB Live semata-mata, sebenarnya tak boleh juga. Tak boleh, sebab kita sampai bila tak boleh semak bacaan kita. Saya cuma boleh bagi tahu cara baca yang betul, cara sebut. Saya boleh bagi tahu cara bacaan yang salah silap supaya kita elakkan, kita hindarkan. Tapi saya tak boleh semak bacaan tuan-tuan dan puan-puan. Kan? So kita cuma belajar teori aja sebenarnya. Al-Quran tidak boleh secara teori semata-mata. Kena ada teori dan praktikal. Okey. Sebab itulah ulama menggariskan syarat utama wajib bertalaki dan musyafahah dalam mempelajari bacaan kalamullah ni. Wajib. Supaya bacaan kita tu ada, kita apa istilah dia, check and balance macam tu. So bacaan kita tu didengari oleh guru dan dibetulkan bacaan oleh guru. On the spot. Okay, kita baca salah, on the spot betul, on the spot betul ditegur, on the spot dibetulkan, on the spot kita ulang sampai betul. Macam tu. Okey. Okey, kita pergi ke huruf yang terakhir. Berlakunya dengung ikhfa apabila huruf yang terakhir, huruf yang ke-15. Akhirnya kita sampai ke huruf yang ke-15. Nun mati bertemu kaf ataupun baris 2 bertemu dengan kaf. Okey. Okey, huruf yang terakhir insya-Allah kita habiskan.
Faman kana. Okey, seterusnya. Khairan kathira. Ni nun mati temu kaf, ni bagi dua jumpa dengan kaf. Okey, dengan ikhfa huruf yang terakhir. Okey, seterusnya. Wa fakihatin kathirah. Okey, boleh follow sekali lagi kita ulang. Wa fakihatin kathirah. Okey, seterusnya. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Dua dengung nak jaga. Dengung pada nun sabdu, tekan pada nun, dengungkan dan lepaskan dengan baris dia. Kemudian waw, bukan waw, baris dua bertemu dengan kaf, ada dengung ikhfa. Wangka, bukannya wangka, tapi bunyikan dulu wa satu harakat sekurang-kurang. Bukan sekurang-kurang, mesti satu harakat. Wangka. Boleh sekali lagi. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Seterusnya. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Okey. Nun mati jumpa dengan kaf, min kulli, baris dua jumpa dengan sin. Ni huruf ikhfa juga yang sebelum ni. In sababa. Jaga nun sabdu dengung Inna Makkah. Ini tak dengung sebab sabdu atau huruf kaf. Tekan dan lepas saja. Makkah. Ini yang tekan, dengung dan lepaskan. Makkah, makkanna. Okey, boleh Okey, sekali lagi kita ulang. Jaga. Ada dua dengung nun sabdu, ada dua dengung ikhfa. Banyak dengung kat situ. Ada 4 dengung yang kita nak kena jaga, hati-hati. Sekali lagi kita ulang. Kita baca bersama-sama. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in. Sorry. Nafas putus. Dah mula nak pancit dah tu. Dah mula semput dah mengah dah. Okey, sorry sekali lagi kita ulang. Okey, satu benda yang saya nak bagi tahu, ini yang disebut istilahnya sebagai mencuri nafas. Kita tidak boleh mencuri, dan nama pun curi kan. Tak boleh mencuri nafas ketika bacaan Al-Quran. Maksud curi apa? Macam tadi, nafas saya putus. Min kulli syai'in. Masa tengah-tengah bacaan itu kita tarik nafas. Tak boleh dalam bacaan Al-Quran, tak boleh mencuri nafas. Haram hukumnya. Okey? Nama pun mencuri kan? Haram hukumnya. So kalau tak boleh, macam tadi saya putus nafas, apa yang kita boleh buat? Stop. Patah balik beberapa perkataan sebelumnya. Boleh ambil wa'ataina. Boleh. Ambil nafas baru. Wa'atainahu min kulli. Sampai habis okey, boleh macam tu. Cuma saya ulang balik pada awal untuk sesi pelajaran kita ni. So saya ulang pada awal lah. Tapi kalau dalam kaedah sebenar, kalau kita mengaji seorang-seorang, kita tak cukup nafas ini, kita boleh ambil kaedahnya mudah, panduan mudah. Kita patah balik beberapa perkataan sebelumnya. Kalau boleh, kita jadi perkataan, kita mula perkataan yang bermula dengan huruf wa. Okey, contohnya huruf fa. Okey, insyaAllah akan datang saya akan huraikan dengan lebih detail kat mana kita nak mula. Tapi kaedah umum yang mudah, ringkas, kalau kita putus nafas, kita patah balik beberapa patah perkataan untuk kita mula balik bacaan. Ambil nafas baru, mula balik. Tak boleh putus nafas, tarik nafas, syai'in sababa. Itu tak boleh, itu mencuri nafas namanya. Okey, sekali lagi kita ulang. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Okey, seterusnya. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Okey, jaga ya 4 harakat, ni 4 harakat. Okey, yang pertama. Yang kedua, sabdu pada nun, dua dengung. Inni, sabdu, kemudian dengung pada baris dua jemung kaf. Bungka. Okey, boleh Sekali lagi kita ulang. So, jaga ada 2 tempat yang wajib dibaca dengung 4 harakat. Dengung ada, dengung pada nun sabdu dan dengung ikhfa baris dua bertemu dengan kaf. Okey.
Sekali lagi kita baca bersama-sama. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Okey, ayat berikutnya. Idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra. Okey, dengung sini baris 2 bertemu dengan qaf. Ni ada misal yang 4 harakat. Okey, jaga ghin mati rig alaihi, lepas tu ta mati qalqalah qitra. Ni rig, ni bukan qalqalah. Rig jaga okay, sekali lagi kita ulang. Idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra. Berikutnya, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Jaga nun mati jumpa dengan kaf satu, baris 2 jumpa dengan fa satu. Ini huruf yang kita baca tadi, page sebelah. Ni 2 dengung ikhfa kat sini. Ini dah satu lagi dengung, baris 2 jumpa waw. Masuk dalam waw dengan masuk yang lembut, jangan tekan dan dengung. Tawah. Okey, boleh sekali lagi kita ulang. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Okey, seterusnya. Yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Okey, sini tak ada dengung ikhfa. Cuma saya nak fokuskan kat sini satu kesalahan yang biasa berlaku pada huruf ra. Ra bagi kata ra, bila jumpa waw jadi ra, raw. Ra tu bagi kata bunyi ra, tebal, bulat bunyi dia, ra bukan ra. Waw lin. So lunakkan dia ra, rawnaha. Sebab apa? Biasa kesalahan berlaku kat sini dibaca dengan ya raw. Ra bagi atas bunyi ra. Bila jumpa waw mati jadi raw pula, bukan raw. So kena bunyikan dengan bunyi ra yang asal. Ra bagi atas bunyi ra, raw, bukan raw. Lari bunyinya kan kat situ. Sebab ramai baca ya raw. Bila ra bagi atas cantik baca ra. Jarang ada tapi sangat jarang. Kadang-kadang saya jumpa orang baca ra. Tapi banyak okey. Bila jumpa waw mati dia baca dengan raw pula. Masa baris satu, masa baris atas baca elok je ra. Bila jumpa waw mati raw. Hati-hati. So raw bukan raw Thu 4 harakat jaga. Ini tan tak dengung. Tan au jaga. Ha pedas dengan ha tak pedas. Jangan au duhaha. Dua-dua ha bulat. Jaga hati-hati. Kita dah tukar huruf, hati-hati. Itu dah lahnul jali, dah kesalahan besar. Okey, duhaha. Bunyi ada beza sebab huruf yang berbeza. Okey, makhraj yang berbeza. Okey, sekali lagi kita ulang Yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Okey, ayat yang terakhir untuk petang ni insya-Allah. Fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Okey, ada 2 dengung. Bagi 2 jumpa dengan dha. Ni dengung muka surat bila muka surat sebelah. Muka surat sebelah yang kita baca semalam. Okey. Okey, kemudian dengung sekarang kita nun mati jumpa dengan kaf. So ada 2 dengung dengung ikhfa. Tang dong. Okey. Dha ingat huruf dha tu saya cerita, dha tu huruf boncit huruf gemuk. So dengung dia gemuk sikit. Tang dong. Ini kan ni dengung dia tinggi. Dengung dia meninggi. Dong ni tang dong. Ada beza sikit bunyi dengung dia. Kalau kita nak perhalusi lah. Okey, kalau kita nak perhalusi, okey. Tapi kalau lari sikit pun tak ada masalah, jangan risau. Itu dalam bab tahsin lah tu. Dalam bab memperhalusi bacaan Al-Quran. Itu tak ada masalah. Itu dah level advance sikit. Okey. Kemudian jaga lagi kat sini kita ada mana lagi satu dengung tadi. Bagi 2 jumpa dengan waw, dengung idgham.
kawanah. Okey, tu satu lagi tengok idgham. Okey, kita ulang sekali lagi. Okey, bacaan kita terakhir petang ni. Okey, lagi satu lupa. Ni dengung idgham bagi 2 jumpa waw, ini dengung pada nun sabdu. So ada 4 dengung lah kat sini. Nun sabdu dengung, bagi 2 jumpa dha dengung, ikhfa, nun mati jumpa kaf dengung ikhfa, bagi 2 jumpa waw dengung idgham. Ini dengung wajibul gunah. Tekan pada nun dan lepaskan. Tekan pada nun, dengung dan lepaskan. Okey. Okey, sama-sama kita baca. Last. Fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Okey, sekali lagi. Terputus nafas saya tu sebenarnya. Okey, sekali lagi. Sorry Fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Alhamdulillah. Okey. Kita berjaya juga akhirnya menamatkan hukum bacaan ikhfa hakiki petang ni. Okey. So hari ni kita berhenti di muka surat. Kita stop di muka surat. Saya tanda dulu muka surat 18. Pada huruf yang ke-15. Habislah huruf ikhfa. Okey, insya-Allah petang esok kita akan jumpa di waktu yang sama pukul 5 petang. Kita masuk topik baru. Ni saya kata ni, topik baru yang dinamakan sebagai alamat waqaf. Alamat tu apa? Tanda-tanda. Alamat waqaf. Alamat waqaf. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak mak. Mak saya ada. Alhamdulillah, terima kasih mak. Okey, so insya-Allah petang esok waktu yang sama, jangan lupa kita akan bertemu dengan topik yang baru, alamat waqaf. Ini pun bagi saya sangat menarik sebab berlaku banyak kekeliruan dan silap faham. Ramai orang silap faham tentang bacaan. Ada yang mengatakan ada tanda macam ni wajib waqaf, ada tanda yang macam ni haram waqaf. Tak ada istilahnya wajib dan juga haram waqaf. InsyaAllah esok kita akan huraikan dengan lebih lanjut insyaAllah petang esok pukul 5 petang. Okey, so insyaAllah esok kita akan bertemu pada pertemuan yang ke-51 dah. Okey, esok petang waktu yang sama jam 5 petang lepas solat asar kita akan bertemu pada sesi pertemuan kita yang ke-51. Masih lagi dalam Iqra' 6. Okey, insya-Allah kita dah lebih separuh dah ni Iqra' 6 insya-Allah. Kita dah masuk ke muka surat esok 19 dengan topik alamat waqaf insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. So sebelum berpisah petang ni seperti mana biasa saya pohon jutaan, ribuan dan juga jutaan kemaafan. Mohon maaf kalau ada sebarang kekurangan, salah silap, saya mohon maaf. Kalau sekiranya ada para asatizah yang bersama-sama kita dalam sesi live ni yang menyedari ataupun dapat mengesan sebarang kesalahan, kesilapan sama ada dari segi sebutan ke dalam kaedah penerangan saya sangat mengalu-alukan sebarang teguran daripada para asatizah sekalian sekiranya ada insya-Allah. Semoga kita sama-sama dapat improve, baiki bacaan kita sebaik mungkin insya-Allah kan. Sebab saya macam yang saya sebut, saya bukan orang yang terbaik, tapi kita berusaha untuk menjadi yang terbaik dan kita berkongsi yang terbaik kepada semua insya-Allah. Okey. Yang pertama, yang keduanya, saya ucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua muslimin muslimat kerana sudi bersama-sama dengan saya, yang mana yang setia setiap hari, setiap minggu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Yang baru first time hadir pun saya ucapkan jutaan terima kasih dan sudi-sudilah untuk terus bersama-sama dengan kita setiap hari insya-Allah. Untuk sepanjang weekdays, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, kita akan bersama-sama dalam sesi FB Live ni pada 5 petang, jam 5 petang selepas solat asar. Sabtu dan Ahad, insya-Allah kita akan bertemu dalam sesi FB Live pada 9 pagi dan juga 9 malam. Sabtu Ahad kita buat 2 kali. Sabtu pagi, Sabtu malam, Ahad pagi, Ahad malam. Waktu yang sama iaitu pukul 9. Okey, insya-Allah. So, kita akan bertemu lagi pada esok hari insya-Allah. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Puan Zaitun. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Tuan Hams, Encik Halias. Encik ke Puan Halias tak dapat respon tadi. Minta maaf kalau salah minta maaf. Saya tak dapat respon daripada Encik ke Puan Halias, saya tak pasti terima kasih juga kepada bonda tercinta Mak. Terima kasih banyak Mak. Puan Ella, Encik Arif ada, Puan Skylin, Puan Nur Asiah, Puan Salmah, Syah, okey, Cik Arifin, Cik Yusof, Puan Rosmina, Dr. Surya dan semualah yang saya tak sebutkan nama sebab saya cuma boleh tahu nama tuan-tuan dan puan-puan yang komen, yang nak sebab namanya muncul dekat ruangan komen. Yang tak komen saya tak tahu siapa yang ada. Okey, so saya ucapkan jutaan dan juga ribuan terima kasih. Ribuan dan juga jutaan terima kasih kepada semua. Insya-Allah kita akan bertemu lagi esok. Esok Rabu Rabu 17 Jun bersamaan 25 Ramadan. Ramadan pula dah.
Subhanallah, 25 Syawal Ramadan. Apa dah habis Ramadan dah. 25 Syawal insya-Allah Okay, insya-Allah kita akan bertemu lagi petang esok waktu yang sama 5 petang. Okey, sekian. Sekadar itu, kita jumpa lagi petang esok insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.